Berani berpikir bebas. Seri 22. Jika Tuhan Maha Kuasa benar-benar ada, alam akan jauh lebih baik. Konsep Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik sering dikemukakan sebagai jawaban muktamad kepada kewujudan alam dan kehidupan. Namun, apabila konsep ini diuji secara rasional dan dipadankan dengan realiti kejadian alam, satu persoalan besar segera muncul. Adakah alam yang kita lihat benar-benar mencerminkan hasil ciptaan entiti yang maha berkuasa, maha merencana, dan berorientasikan kebaikan? Alam semesta dianggarkan berusia sekitar 13,8 bilion tahun. Dalam tempoh yang amat panjang ini, bumi sendiri hanya terbentuk selepas sebahagian besar sejarah kosmos berlalu. Lebih ironis, manusia hanya muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu, satu detik yang hampir tidak bermakna dalam skala kosmik. Jika manusia benar-benar tujuan utama penciptaan, kewujudan alam yang terlalu lama tanpa manusia menjadi sukar untuk diterima. Alam seolah-olah wujud dan berkembang tanpa mengambil kira kehadiran manusia sama sekali. Skala kosmos menguatkan lagi persoalan ini. Terdapat berbilion galaksi, setiap satu mengandungi berbilion bintang dan planet. Namun hampir semua planet ini tidak mesra kehidupan. Sebahagian besar alam semesta bersifat mematikan, tidak stabil, atau langsung tidak relevan kepada kewujudan manusia. Jika penciptaan ini dirancang dengan tujuan khusus, mereka bentuk sedemikian kelihatan terlalu berlebihan dan tidak munasabah. Pembaziran kosmik ini lebih konsisten dengan alam yang tidak bertujuan, berbanding alam yang direka secara sedar untuk kehidupan manusia. Sejarah kehidupan di bumi pula menunjukkan satu corak yang berulang. Kegagalan sistem kehidupan menjadi perkara biasa, bukan pengecualian. Berjuta-juta spesies haiwan telah pupus akibat perubahan iklim, kekurangan sumber, atau ketidakupayaan menyesuaikan diri. Bahkan dalam sejarah manusia sendiri, beberapa spesies dalam genus Homo telah muncul dan lenyap. Kepupusan ini bukan disebabkan oleh kesalahan moral atau hukuman ilahi, tetapi karena tekanan alam dan persaingan biologi. Kehidupan tidak dilindungi oleh sebarang jaminan khas. Ia sentiasa terdedah kepada kegagalan. Semua kejadian alam ini dapat diterangkan sepenuhnya melalui hukum semula jadi. Gempa bumi berlaku akibat pergerakan plat tektonik. Penyakit genetik berpunca daripada mutasi DNA. Kepupusan spesies berlaku kerana perubahan persekitaran dan kegagalan adaptasi. Hukum-hukum ini beroperasi secara konsisten dan boleh diramal, tetapi langsung tidak berbelas kasihan. Alam tidak memilih mangsa, tidak membezakan antara yang bersalah dan yang tidak. Ia hanya berjalan mengikut aturannya sendiri. Disinilah muncul satu paradoks yang jelas. Dari sudut fizik dan mekanik, alam kelihatan seakan teratur dan berfungsi dengan baik. Namun realitinya ia pincang, tidak hanya fizikal tetapi juga dari sudut kemanusiaan dan etika. Ia syarat dengan penderitaan yang tidak perlu. Alam ini boleh dianggap sempurna sebagai sistem fizikal, tetapi pincang sebagai sistem moral. Ciri ini selari dengan proses semula jadi yang tidak mempunyai niat etika, bukan dengan kehendak entiti yang maha baik. Manusia sendiri, yang sering dianggap sebagai ciptaan paling istimewa, turut mempamerkan pelbagai kelemahan struktur. Tubuh manusia mengandungi reka bentuk yang tidak sempurna dan berisiko. Mata manusia mempunyai titik buta akibat susunan saraf yang terbalik. Saluran pernafasan berkongsi laluan dengan saluran pemakanan, menjadikan risiko tercekik. Ia sesuatu yang wujud sejak lahir. Salur appendix tidak mempunyai fungsi penting dan boleh membawa maut apabila meradang. Tulang belakang pula mudah mengalami kerosakan akibat postur dua kaki. Kelemahan-kelemahan ini bukan kes terpencil, tetapi bersifat sistemik kesan dari hasil proses penyesuaian bertahap dan bukan perancangan sempurna. Lebih bermasalah lagi, sistem kehidupan di bumi bergantung kepada penderitaan sebagai mekanisme asas. Ekosistem berfungsi melalui pemangsaan. Haiwan hidup merasa sakit, mengalami ketakutan, dan cuba mengelakkan kematian. Namun mereka tetap perlu dibunuh untuk sistem itu terus stabil. Jika Tuhan benar-benar maha baik, sukar untuk merasionalisasikan sistem yang menjadikan kesakitan dan pembunuhan sebagai asas keseimbangan alam. Evolusi memberikan kerangka penjelasan yang konsisten terhadap semua pemerhatian ini. Ia menerangkan mengapa alam ini indah dan kejam serentak, berfungsi tetapi cacat, stabil namun tidak adil. Evolusi tidak menjanjikan kesempurnaan, keadilan, atau belas kasihan,
Realiti yang kita lihat hari ini tepat dan sepadan dengan apa yang dijangkakan daripada proses hukum alam tersebut. Sebaliknya, konsep Tuhan tidak menambah kuasa penjelasan terhadap kejadian alam. Ia tidak meningkatkan keupayaan ramalan atau pemahaman saintifik. Ia hanya berfungsi sebagai naratif tambahan untuk memberi makna dan keselesaan psikologi kepada manusia. Apabila diuji secara rasional dan dipadankan dengan realiti, konsep Tuhan jelas tidak serasi dengan dunia yang benar-benar wujud. Kesimpulannya, alam ini terlalu luas, terlalu neutral, dan terlalu syarat dengan kegagalan sistemik untuk dianggap sebagai hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Apa yang kita lihat lebih konsisten dengan alam yang bergerak, mengikut hukum semula jadi tanpa tujuan moral, dan manusia hanyalah sebahagian kecil daripadanya, bukan pusat atau tujuan penciptaan. Persoalan akhirnya tetap sama. Adakah konsep Tuhan dipertahankan kerana ia rasional, atau kerana manusia memerlukannya untuk berasa selamat dalam alam yang sebenarnya? Alam itu sendiri tidak peduli. Pada sisi lain, silalah bertuhan, silalah beragama, selama ia tidak memberi ketegangan kepada hubungan sesama manusia sejagat hanya kerana Tuhan yang tidak dapat dibuktikan kewujudannya. Berani berfikir bebas. Sir Mausa.